Okey, hari ini kita akan sambung bab 5 kita, iaitu 5.2. Okay. Jadi sebelum kita masuk ke topik kita pada hari ini, jadi apa yang awak telah lihat sekarang ni adalah dua gambar. Okay. Pertama sekali gambar. Minyak wangi. Okay. Pasti dan yakin dekat rumah mesti ada minyak wangi. Okay. Tak kisahlah abang awak atau kakak awak pakai. Okay. Jadi minyak wangi dia berbau wangi. Okay. Jadi bila berbau wangi dari jauh, walaupun awak tak nampak orang yang memakai minyak wangi tu, tapi awak dah bau minyak wangi dia di tempat yang jauh. Okay. Jadi bila kalau setiap hari kan kita tahu siapa pakai minyak wangi bau ni, mungkin awak boleh cam siapa. Okay. Dari situ, okay, awak kenal lah siapa. Itu benda yang awak selalu dah lalui. Okay. Jadi benda utamanya ialah minyak wangi. Okay. Berbau wangi walaupun awak duduk jauh, tapi awak bau minyak wangi orang tu walaupun orang tu bukan di hadapan mata awak. Okay. Jadi seterusnya adalah gambar masakan ataupun ayam digoreng. Okay. Tetapi orang tengah masak lah. Okay. Masak mungkin ayam goreng ni tu kalau tak sedap ni. Dari pagi kalau awak dapat makan ni, rantak banyak ni. Okay. Jadi bila orang memasak ataupun contoh biasa kat rumah awak, mak awak masak, kalau awak duduk kat depan ruang tamu, awak boleh bau masakan mak awak tu kan. Okay. Jadi dia lebih kurang sama macam minyak wangi, cuma kita ambil contoh lain daripada masakan. Okay. Jadi kedua-dua ni berkait rapat iaitu bau. Okay. Jadi apa sebenarnya ataupun apa benda yang kita boleh kaitkan dengan situasi sekarang ni ataupun gambar ni, okay, iaitu tajuk kita pada hari ni ialah keadaan jirim atau 3 keadaan jirim. Okay. Jadi di sini kita akan sentuh 3 keadaan jirim yang awak perlu ketahui. Okay. Sebelum itu kita tengok dulu hasil pembelajaran yang awak perlu dapat. Okay. Di akhir pembelajaran, pelajar dapat atau awak dapat mengitlak bahawa jirim terdiri daripada zarah. Seterusnya adalah membanding dan membezakan 3 keadaan jirim berdasarkan teori kinetik dari segi susunan dan pergerakan zarah-zarah, menggunakan perhubungan ruang dan masa bagi membezakan kadar resapan dalam 3 keadaan jirim. Kita akan sentuh nanti. Memerihalkan perubahan keadaan jirim dari segi pergerakan zarah-zarah akibat daripada penyerapan dan pembebasan haba berdasarkan teori kinetik. Merumuskan bahawa suhu kekal semasa pembekuan, peleburan dan pendidihan. Seterusnya adalah merumuskan jisim kekal tidak berubah semasa perubahan fizik, dan akhir sekali awak dapat menjelaskan dengan contoh perubahan keadaan jirim dalam kehidupan harian awak. Okay. Jadi ini antara hasil-hasil pelajaran yang awak perlu capai di akhir sesi PDPR kita pada hari ini. Jadi seterusnya, okay, kita tengok balik apa itu jirim. Okay. Jadi jirim itu terdiri daripada zarah-zarah yang seni atau kita panggil zarah yang amat kecil. Okay. Yang susah kita tengok guna mata kita sendiri ataupun mikroskop yang selalu kat sekolah tu. Okay. Biasanya kat sekolah tu kita panggil mikroskop cahaya. Okay. Mikroskop cahaya ni pun kalau yang dulu-dulu punya masa zaman saya ada yang guna cahaya matahari. Okay. Jadi itu kena adjust mana arah cahaya matahari berada. Okay. Lepas tu kita laraskan, lepas tu kita baru boleh guna. Okay.
Ada juga kalau yang lebih advance mikroskop cahaya ni yang biasa awak mungkin pernah jumpa, yang kita pasang plug. Okey, pasang plug on, boleh. Itu mikroskop cahaya yang tradisional dengan yang lebih maju lah, ataupun lebih maju lah. Dan jirim ni yang terdiri daripada zarah-zarah ni, okay, kita hanya dapat lihat menerusi mikroskop elektron. Jadi mikroskop elektron tu awak boleh cari kat sini macam mana gambarnya. Okay. Jadi mikroskop elektron ni dia agak mahal. Okay. Jadi sekolah tak mampu nak beli. Okay. Di dekat tempat universiti saya pun tak ada benda ni. Okay. Jadi, sebab universiti saya tak ada keperluan untuk menggunakan mikroskop ni, jadi diorang tak belilah. Okay. Bila mungkin ada dekat universiti di Malaysia ni, mungkin adik yang ada dan berkeperluan untuk menggunakan mikroskop elektron ni untuk kajian-kajian tertentu lah. Okay, yang berkaitan dengan jirim. Okay. Okay. Itu yang first gambar yang awak nampak tu adalah ais. Okay. Ini ais yang kita boleh panggil di bawah kategori pepejal. Okay. Jadi itu keadaan jirim. Jadi pada tajuk pun dah beritahu 3 keadaan jirim. Jadi kita akan sentuh 3 keadaan jirim, okay, dan bincangkan berbagai sudut. Okay. Jadi yang kedua itu dia adalah cecair. Okay. Okay, contohnya air. Okay. Okay. Dan air sekali ialah gas. Okay. Gas contohnya wap air. Okay. Itu asap tu biasanya awak boleh jumpa bila awak tidurkan air ataupun mak awak masak sup ke apa tu, mendidih dia, wap air tu akan keluar. Okay. Jadi cecair, pepejal, cecair dan gas. Okay. 3 keadaan jirim yang awak perlu ketahui. Okay. Okay. Dalam 3 keadaan jirim itu, nanti kita akan sentuh pada ciri-ciri setiap ketiga-tiga keadaan jirim itu. Okay. Tengok juga pada kadar resapan untuk setiap keadaan jirim. Okay. Dan ketiga, perubahan keadaan jirim. Okay. Jadi cecair, sama ada cecair ke pepejal atau pepejal ke cecair, cecair ke gas dan macam-macam lagi. Nanti kita akan tengok satu persatu. Okay. Dan kita akan tengok juga pada contoh perubahan keadaan jirim. Okay. Tengok saya hija tapi tak apa. Okay. Study time. Okay. Tengok bayi tu begitu tekun membaca buku sehingga boleh membutakan mata. Okay. Tak perlu lah macam tu kan. Ni tak apa. Okay. Jadi di sini ada 3 gambar raja yang awak boleh lihat. Okay. Tadi kita ada sentuh pepejal, cecair, gas. Jadi dalam bentuk raja molekul atau zarah. Okay. Pepejal. Okay. Ini adalah raja pepejal. Okay. Okay. Yang kedua ni adalah keadaan cecair dalam bentuk zarah-zarah lah. Okay. Yang ketiga ini adalah gas. Okay. Jadi awak dapat lihat perbezaannya daripada rajah ni. Okay. Yang pepejal tu dia rapat sama sendiri, okay, antara zarah dan zarah yang lain. Okay. Dia rapat gila. Okay. Rapat sangat. Jadi bila rapat tu dia tak bergerak lah. Dia bergetar. Tapi pada satu tempat je lah. Okay. Jadi untuk yang cecair pula dia masih ada ruang. Okay. Jadi jarak antara zarah dengan zarah, satu zarah ke satu zarah yang lain, dia ada ruang sedikit. Jadi zarah tu dapat bergerak lah sedikit. Okay. Tak macam keadaan pepejal. Okay. Jadi dan akhir sekali gas. Okay. Jadi ruang yang ada antara zarah-zarah tu adalah lebih besar, okay, berbanding dengan cecair dan pepejal. Okay. Jadi dia lebih zarah-zarah tu dapat bergerak dengan lebih bebas.
berbanding dengan dua keadaan yang sebelum ni, iaitu pekerjaan dan cecair. Okey, jadi saya nak tanya kepada awak, apa bahan yang kita boleh jumpa dalam keadaan ketiga keadaan yang kita bincang itu, keadaan jirim tu secara semula jadi. Apa bahannya? Okay, benda ni mungkin awak tak sedar, tapi selalu sangat awak jumpa dan awak perlukan bahan tersebut, okay? Dan awak ambil bahan tersebut. Okay. 1, 2, 3. Okay. Jawapannya adalah air. Jadi air lah bahan yang selalu terjumpa dan kita boleh lihat dalam pelbagai keadaan. Okay. Tapi secara bahan asasnya adalah air. Masih lagi air walaupun berbeza keadaan. Okay. Okay. Gambar pertama ni air dalam keadaan air lah, dalam keadaan cecair. Dan gambar kedua ni air yang berada dalam keadaan pekerjaan, okay. Contohnya macam air. Okay. Dan ketiga ni air dalam bentuk gas, iaitu wap air. Okey, daripada rajah ni awak boleh lihat tiga keadaan jirim, okay, dalam rajah yang berbentuk zarah. Okay. Jadi apa maksud anak panah daripada pepejal ke gas ataupun daripada gas ke pepejal. Okay. Yang tengah ni adalah cair. Okay. Jadi contoh, okay, apabila haba diserap oleh sesuatu objek yang dalam berkeadaan pepejal, okay, bila haba diserap, okay, dia berkemungkinan boleh bertukar keadaan atau berubah keadaannya kepada cecair ataupun gas, bergantung kepada berapa banyak haba dia diserap. Jadi sebaliknya, okay, bila satu objek atau objek biasanya berpejal lah, okay. Contohnya bahan, okay, bahan yang berbentuk atau berkeadaan gas, okay, di haba yang terkandung dalam bahan tersebut dibebaskan, di zarah-zarah tu akan kurang aktif lah, okay. Akan makin lama makin kurang bergerak, okay. Dan akhir sekali dia bergetar sahaja pada satu tempat, okay. Maksudnya haba dibebaskan, maksudnya disejukkan lah, okay, zarah-zarah tu. Jadi daripada keadaan gas tu dia boleh berubah kepada cecair ataupun kepada pepejal, bergantung pada keadaan lah, okay, ataupun situasi. Okey, dah kita bincang tadi. Kita tengok pula pada perbandingan sifat-sifat antara tiga keadaan jirim yang kita belajar. Okay. Jadi setiap keadaan jirim tu mempunyai sifat-sifatnya tu sendiri. Okay. Contoh sifat dari segi bentuk, okay, pepejal ada bentuk yang tetap. Okay. Contoh macam batu bentuk batu lah, dia tak boleh bertukar bentuk. Okay. Okay, walaupun kita pecahkan dia masih batu. Macam tu. Okay, maksudnya begitu. Maksudnya macam mana? Senang untuk awak faham. Okay. Manakala untuk cecair, okay, bentuknya mengikut bentuk bekas. Okay. Contohnya kita isi dalam cawan. Okay. Cawan pun kalau mungkin kat rumah awak ada berbagai-bagai bentuk. Okay. Okay. Bila awak isi air, contohnya cecair tu, yang berkeadaan cecair air, okay, dia akan ikutlah bentuk cawan awak tu. Okay. Dan juga gas pun sama macam tu, dia mengikut bentuk gas apabila diisi. Okay. Seterusnya kita tengok pada G-shape. Jadi untuk sifat
pada ketiga-tiga keadaan jirim ni untuk dari segi jisim, okay, hanya pepejal dan cecair sahaja mempunyai gisi yang tetap. Okay. Manakala untuk gas, dia tiada gisi yang tetap. Okay. Jadi seterusnya kita tengok pula pada isi padu. Okay. Isi padu dengan bentuk lebih kurang sama saja. Okay. Pepejal dan cecair itu isi padunya akan tetap. Okay. Dan gas pula dia mengikut isi padu bekas bentuk. Okay. Jadi dan akhir sekali kebolehmampatan, okay, hanya pepejal saja yang tidak boleh dimampatkan. Okay. Contoh batu tu kita boleh mampatkan. Okay. Bila kita bagi tekanan dia akan pecah. Okay. Jadi itu bukan dikira satu kelebihan. Kelebihan pepejal tu yang boleh dimampatkan. So kita kategorikan pepejal tu tidak boleh dimampatkan. Okay. Sebab kebolehmampatan ni bila satu benda tu dia boleh apabila dimampatkan dia boleh kembali ke bentuk yang asal. Okay. Secara umumnya begitu maksud kebolehmampatan tu. Jadi pepejal tidak boleh dimampatkan sebabkan kalau contoh batu, okay, kita bagi tekanan dia akan pecah, jadi dia tak kembali ke bentuk yang asal. Okay. Jadi cecair dan gas yang lebih mudah untuk dimampatkan adalah gas. Okay. Berbanding dengan cecair dia agak sukar. Okey, ini perbandingan sifat-sifat tadi. Okay, ini untuk sifat bentuk dan isi padu untuk setiap keadaan, ketiga-tiga keadaan tu, okay, secara gambar boleh nampak dengan jelas. Okay, pepejal bentuk macam mana, cecair macam ni dan gas tu macam tu. Kebolehmampatan macam tu. Okay, sama. Nampak gas dia lebih mudah dimampatkan berbanding dengan cecair. Cecair susah. Cubalah awak bagi tekanan pada air awak. Dia agak susah kita nak buat. Dia boleh tapi agak sukar. Jadi seterusnya kita sentuh pada kadar resapan. Okay, kadar resapan. Apa itu resapan? Okay, jadi tadi pada awal sebelum kita mulakan pelajaran kita ada sentuh pasal bau kan, minyak wangi dengan bau masakan. Okay, jadi untuk bahagian kadar resapan ni dia terlibat lah ataupun kita boleh kaitkan. Okay, jadi mengapa berlakunya perkara tersebut? Okay, jadi resapan, okay, kita boleh definisikan dia sebagai pergerakan zarah jirim dari kawasan yang berkepekatan tinggi ke kawasan yang berkepekatan rendah. Okay, jadi contohnya dalam gambar ni awak boleh lihat, okay, ini dikira satu kawasan yang berkepekatan tinggi dan di luar ni kosongan. Maksudnya dia kawasan yang berkepekatan rendah. Okay, lama kelamaan zarah jirim tu akan bergerak memenuhi ruang yang ada ni. Okay. Dan akhirnya dimenuhi ruang macam ni. Okay. Itulah secara visualnya resapan tu nak faham. Okay, ini juga. Okay, kalau dalam gambar ni pula dia lebih kurang sama je. Okay. Kristal koprom dengan sulfat. Okay. Bahan ni dalam bentuk solid atau pepejal. Okay. Lama kelamaan bila direndamkan dalam air, lama kelamaan dia akan meresap ke ruang-ruang air tu. Okay. Dan lama kelamaan air itu akan bertukar warna daripada jernih tu kepada warna biru. Okay. Okey, seterusnya kita lihat pada kadar resapan zarah darah dalam bentuk pepejal, cecair dan gas. Okey. Jadi tadi dalam pepejal tu kita dah sentuhkan tadi. Okey. Tapi kalau untuk ni tadi tu dalam keadaan cecair. Okey. Tadi bahan tadi tu dia direndamkan dalam air. Okey, dalam
Kalau dalam pepejal pula, dalam keadaan pepejal ada agar-agar. Okay. Ini mungkin kalau kat sekolah kita buat face to face, kita boleh buatlah eksperimen ni supaya boleh nampak lebih jelas. Okay. Dalam pepejal yang cair dia lebih kurang saja. Okay, dan dalam gas, dalam gas ni dia agak berbeza sedikit. Cara kita nak lakukan aktiviti atau eksperimen dia, nak tengok macam mana resapan tu berlaku dalam keadaan gas. Jadi kalau daripada gambar yang boleh lihat ni, ada satu kawasan yang tiada gas tu, tiada gas bom ini, satu kawasan yang kurang atau kepekatan rendah, ini kepekatan tinggi. Jadi bila kita buang penutup balang gas ni, dia akan meresap ke ruang udara yang kurang ataupun berkepekatan rendah gas bom ni. Jadi antara ketiga-tiga ni, kadar resapan bagi dalam keadaan gas, ni adalah lebih akan lebih paling tinggi, dia paling cepat. Itulah berbanding dengan pepejal dan cair. Pepejal ni dia paling rendah kadar resapan dia agak ambil masa berbanding dengan cair dan juga gas. Dan cair pula kadar resapan dia lebih tinggi lah daripada pepejal, tapi dia tak boleh lawan lah kadar resapan zarah dalam gas. Jadi kita boleh kaitkan kadar resapan zarah dalam gas ni dengan minyak wangi yang kita sentuhkan tadi. Benda yang sama. Okey, tadi kita ada sentuh pasal haba dibebaskan, haba diserap. Jadi bila berlakunya penyerapan haba ataupun pembebasan haba dalam sesuatu objek tu, keadaan jirim suatu objek tu dia akan berubah lah. Ikut keadaan atau mengikut keadaan lah. Kita akan satu-satu. First kita tengok pada peleburan. Peleburan biasanya kita akan biasanya kalau dalam kehidupan seharian awak boleh jumpa adalah aiskrim ataupun ais. Paling senang awak boleh jumpa. Jadi dalam peleburan ni dia melibatkan perubahan keadaan jirim yang suatu objek tu dalam bentuk keadaan pepejal yang akan berubah kepada cecair. Itu adalah proses peleburan. Jadi dia berlaku apabila haba diserap oleh suatu objek. Jadi perubahan keadaan jirim pada suatu objek yang keadaannya pepejal, dia akan berubah kepada cecair dengan penyerapan haba. Sedap aiskrim kan? Sedap kan kalau dapat aiskrim. Biasa kalau pergi ke rumah saya dekat pantai, jadi kalau kat pantai kadang ada encik aiskrim jual kat atas motor tu, bolehlah makan sambil menikmati pemandangan pantai. Seterusnya pedidihan. Jadi untuk pemedihan pula satu proses yang melibatkan sesuatu bahan yang dalam keadaan cecair, yang bila dia sampai pada satu tahap ataupun takat didih, untuk pedidihan lah, takat didih, dia akan berubah daripada cecair kepada gas. Jadi keadaan ataupun proses yang berlaku ni kita boleh kaitkan dengan haba diserap. Jadi untuk berlakunya perubahan keadaan cecair kepada gas ni, haba perlu diserap. Jadi bahan itu menyerap haba untuk berubah keadaan daripada cecair kepada gas. Tengok gambar ni air mendidih. Jadi nak menunggu masa air mendidih tu dia agak lama kan. Jadi itulah bila
bila air tu dah start mendidih tu maksudnya dia dah sampai lah takat didih dia. Kalau air ni takat didih dia 100 darjah Celsius. Okay. Tengok tu bawah tu ni masak tom yum, orang letak udang. Sedap. Okay. Seterusnya adalah penyejatan. Dia lebih kurang juga dengan pendidihan. Cuma bezanya adalah tadi untuk pendidihan dia ada takat didih. Okay, maksudnya pada suhu tertentu baru pendidihan tu boleh berlaku. Okay, jadi untuk penyejatan dia boleh berlaku pada mana-mana suhu. Okay. Jadi untuk penyejatan ni sama juga macam pendidihan. Dia haba akan diserap di satu bahan tersebut. Okay. Jadi penyejatan ni kalau nak bezakan penyejatan dengan pendidihan ni, okay, kita boleh bezakan dari segi tempoh lah. Okay, penyejatan ni dia agak perlahan, okay, dan mengambil masa yang lama berbanding dengan pendidihan. Okay. Dan seterusnya kita sentuh pada kondensasi. Kondensasi ni pula adalah satu proses perubahan keadaan jirim daripada keadaan gas kepada cecair. Okay, ini awak boleh biasa lihat, contoh awak buat air sejuk, okay, letak ais, sedap ais, contoh air sirap. Lepas tu bila awak tinggalkan sekejap, okay, tepi gelas awak ataupun cawan awak tu akan keluarlah titik-titik air. Okay. Titik air itulah. Jadi di situ jelaslah kondensasi berlaku. Okay. Di mana keadaan tersebut haba dibebaskan. Okay. Jadi bila haba dibebaskan, perubahan keadaan jirim akan berlaku. Daripada kalau untuk kondensasi ni daripada gas kepada cecair. Okay. Okay, dan proses kondensasi ni berlaku apabila suhu di bawah takat didih. Maksudnya di bawah 100 darjah. Kalau sampai ke 100 darjah tu dah bukan kondensasi lah. Kita panggil pendidihan. Itulah benda lain lah. So, seterusnya kita tengok pada pembekuan. Pembekuan pula perubahan keadaan jirim yang mana satu bahan dalam keadaan cecair berubah kepada pekerjaan. Okay, itu namanya beku. Okay, pembekuan. Okay, jadi untuk proses ini haba dibebaskan. Jadi haba dibebaskan untuk perubahan keadaan jirim itu berlaku. Okay, jadi dan pembekuan ni akan berlaku apabila suhu mencecah takat beku. Tadi ada tersebut takat didih 100 darjah Celsius. Okey, ini kita sentuh lagi pula pasal takat beku. Okey, jadi takat bila satu suhu tu sampai di takat beku iaitu suhunya 100 darjah Celsius. 100 pula. Itu takat didih. Sorry. Minta maaf. Jadi 0 darjah Celsius. Okey, sampai di suhu tersebut pembekuan boleh berlaku. Okay, perubahan daripada cecair kepada pekerjaan boleh berlaku. Contohnya awak ada peti ais kan. Okay, cuba letak air, lepas tu masuk dekat peti ais, tengok lama akan jadi air tu akan jadi ais. Macam itulah pembekuan. Senang nak faham. Awak boleh try. Okey, dan akhir sekali kita sentuh pada pemejal uapan. Jadi pemejal uapan ni special sikit lah dengan perubahan keadaan jirim yang lain tu. Okay, jadi kalau awak tengok di gambar ni cat spray di mana yang suka spray yang ada basikal spray tukar warna macam tu lah. Macam tu spray tu ada macam-macam warna dan juga sembuh nyamuk. Okay. Aerosol tu, aerosol ada macam-macam jenis, jenis nama. Okay. Jadi itu antara contoh yang kita boleh panggil yang di mana perubahan keadaan itu proses pemejawapan ni ada berlaku. Okay. Jadi perubahan keadaan jirim
yang terlibat dalam proses pemerjawapan ni adalah sama ada pepejal berubah kepada gas ataupun gas berubah kepada pepejal. Dua-dua tu sama je, kita panggil proses pemerjawapan. Okay? Jadi berubah dari satu keadaan ke satu keadaan lain dengan cepat. Okay? Dia laju. Okay? Contoh kalau kita tengok dalam cat spray awak, okay? Kalau awak goncang-goncang dia dalam bentuk pepejal, okay? Dalam tu sebut tu pepejal lah. Okay? Bila awak tekan, dia jadi gas. Dia bertukar keadaan daripada pepejal kepada gas. Dia lain. Tak awak tekan tempat kepala spray tu, dia tak keluar powder, okay? Ataupun pepejal, okay? Dia bentuk sebut, tak keluar. Tapi dia keluar dalam keadaan yang lain. Tapi benda yang sama, still bahan yang sama, cuma berubah keadaan tu. Okey, so itu saja untuk pembelajaran kita pada hari ini. Jadi untuk aktiviti hari ini, awak just jawab quiz, okay, yang saya bagikan. Okay. Setelah awak dah tengok video saya ni, awak boleh menjawab quiz. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.